Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi dalam satu isu yang panas. Sudah pasti kita mendengar isu yang panas berkaitan dengan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang kini sedang menjalani hukuman penjara di Kajang selama 12 tahun. Jadi baru-baru ini keputusan mahkamah juga telah mengesahkan bahwa Najib Razak akan meneruskan hukuman penjaranya di Kajang selama 12 tahun. Jadi banyak persoalan yang timbul. Adakah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membantu UMNO untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak? Namun timbul lagi persoalan yang lain. Kalau Najib Razak dibebaskan dan mungkin dilihat dibantu oleh Perdana Menteri pemimpin kerajaan hari ini, apa pula pandangan daripada rakyat Malaysia terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah mereka akan pandang Perdana Menteri adalah satu Perdana Menteri, wah baiknya Perdana Menteri membantu Najib. Namun itu kita boleh lihat mungkin kepada pengundi Najib. Namun kalau ada yang meminta keadilan supaya mahu Datuk Seri Najib Razak untuk menjalani hukuman penjaranya, meneruskan sehingga habis 12 tahun di penjara, supaya mereka dapat lihat bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah seorang yang adil. Bukan membantu, oleh kerana Zahir Hamidi ataupun UMNO BN telah membantu dalam pembentukan kerajaan perpaduan hari ini. Oleh kerana begitu, jadi mereka jangka bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bantu UMNO pula untuk mengeluarkan Najib dari penjara. Jadi itu menjadi persoalan. Hari ini tuan-tuan dan puan semua, satu artikel panas dari Syahbudin.com. Menurut Syahbudin.com, kita tak boleh paksa Agong ampunkan Najib. Azalina, kenyataan dari Azalina. Artikel ini dari Syahbudin.com. Proses pengampunan untuk Najib Razak kini tidak lagi melibatkan prosedur undang-undang, kata Azalina Othman. Sebaliknya, terserah kepada budi bicara yang di-Pertuan Agong sepenuhnya. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, itu lagi, dalam keadaan sekarang, tidak ada sesiapa boleh memaksa agar Najib diberikan pengampunan diraja. Walaupun kita tahu, UMNO telah sepakat meminta yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasya untuk memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib Razak. Dalam artikel ini, saya rasa bab itu, yaitu pengampunan diraja. Apapun ia adalah kuasa yang di Pertuan Agong mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Sekarang ini tidak ada prosedur undang-undang. Sekarang adalah terserah budi bicara yang di Pertuan Agong. Jadi kita tidak boleh paksa, biar yang di Pertuan Agong yang buat keputusan kalau mahu mengkaji. Secara pribadi saya sangat setuju dengan kenyataan dari Azalina Othman ini. Azalina yang juga Ketua Penerangan UMNO berkata demikian sebagai mengulas pandangan Peguam Kanan Muhammad Hanif Katri Abdullah yang berpendapat UMNO tidak boleh memfailkan permohonan pengampunan bagi pihak Najib. Hanif sebelum ini dilaporkan berkata mengikut Peraturan 13, Peraturan Penjara 2000, petition pengampunan itu hanya boleh dilakukan oleh Najib sendiri, ahli keluarga atau peguam yang dilantik oleh bekas Perdana Menteri dan jabatan penjara. Bagaimanapun katanya UMNO boleh memfailkan surat, petition atau kenyataan sokongan ditandatangani oleh ahli-ahlinya kepada Agong untuk menyokong permohonan Najib. Terdahulu, Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki dilaporkan berkata, Majelis Kerja Tertinggi parti itu menerima memorandum daripada 191 bahagian untuk memohon kepimpinan tertinggi membela bekas presiden mereka yang disifatkan banyak berjasa kepada rakyat dan negara. Jadi saudara-saudara tuan-tuan semua, menurut artikel ini bahwa kita tak boleh paksa Agong ampunkan Najib. Menurut Azalina, adakah Anda setuju dengan kenyataan ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info padu, info hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.
Bagi Anda yang baru pertama kali di dalam channel ini, Anda boleh menekan butang like, Anda boleh tekan butang subscribe untuk info yang panas dari channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak, satu kejutan besar hari ini, di mana Muhammad Sanusi ataupun Menteri Besar Kedah dikaitkan dengan satu pembohongan ataupun satu penipuan. Tuan-tuan dan bapak semua, dalam satu artikel dari Sinar Harian, minta Sanusi dedah perkara sebenar. Apa yang perlu didedahkan dan apa yang Menteri Besar Kedah ini terlibat dengan pembohongan apa? Jadi ini menjadi pertanyaan persoalan ramai orang. Ini pasti mengejutkan satu situasi yang mengejutkan seluruh PAS. Dalam satu artikel ini, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, diminta menghentikan pembohongan berkait kerajaan perpaduan termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Pengerusi Majlis Pimpinan PKR Kedah, Nur Azrina Surip, berkata, Menteri Besar itu sepatutnya menjadi sosok yang menenangkan semua pihak agar urusan kepentingan rakyat dapat dilaksanakan. Menurutnya, ia bertepatan dengan titah Sultan Kedah, Sultan Salehuddin Sultan Badlishah pada perasmian mesyuarat pertama Penggal ke-6 Dewan Undangan Negeri Kedah ke-14 pada Mac yang mahukan agar politik secara berlebihan dielakkan dan sentiasa berusaha menjaga hubungan di antara satu sama lain, khususnya antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Bagaimanapun, Muhammad Sanusi dilihat mengeluarkan kenyataan yang mengeruhkan hubungan ini, termasuk isu larangan terhadapnya menghadiri mana-mana majlis kerajaan persekutuan, termasuk pameran antarabangsa maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2023 ataupun 523, katanya dalam satu kenyataan. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, saudara-saudara, menurut artikel ini, adakah Anda setuju bahwa Menteri Besar Kedah memang perlu membuat perubahan ataupun apa yang dilakukan oleh Menteri Besar Kedah pada hari ini, yaitu Sanusi adalah satu perkara yang bertepatan dengan status beliau. Dan pada akhirnya tuan-tuan dan bapak semua, seperti yang kita tahu bahwa Menteri Besar Kedah adalah daripada, saya boleh katakan, dari tim pembangkang. Tim pembangkang. Dan mungkin dilihat dalam satu artikel ini, di mana minta Sanusi dedah perkara sebenar. Ini pasti satu pendedahan yang amat mengejutkan. Dalam pada itu, Nur Azrina berkata, melalui respon timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sendiri menafikan tiada arahan sebegitu, bahkan beliau menyarankan agar Muhammad Sanusi menyebarkan bukti pekeliling yang menyatakan seperti apa yang beliau dakwa. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari turut menyatakan Menteri Besar Kedah dijemput ke Majlis Pelancaran 523 dan beliau hadir baru-baru ini di Kuala Lumpur. Terkini, tular lagi isu Menteri Besar Kedah dalam ucapannya, di satu majlis ada usaha terancang untuk menggantikan beliau dengan setiausaha kerajaan negeri dalam Majlis Kewangan Negara. Walhal dalam perkara 108 Perlembagaan Persekutuan menetapkan Majlis Kewangan Negara perlu diketuai Perdana Menteri atau mana-mana menteri dilantik, manakala setiap negeri diwakili individu diperkenan sultan atau yang dipertua negeri. Jadi saudara-saudara, menurut artikel ini minta Sanusi dedah perkara sebenar. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.